Salam sejahtera. Utama TVS malam ini bersama saya Ruben Gomez dan rakan penyampai. Dan saya Mara Suji, ini antara tajuk-tajuk utama malam ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memutuskan sambutan Hari Raya Aidilfitri dibenarkan pada hari pertama hingga hari ketujuh. Tiada lagi ujian calitan dijalankan di Klinik Kesihatan Bahagian Kuching apabila bermulanya operasi pusat sehenti COVID-19 Bahagian Kuching. Taska yang berdaftar di zon merah COVID-19 Sarawak dibenarkan beroperasi berkuat kuasa esok. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memutuskan sambutan Hari Raya Aidilfitri dibenarkan pada hari pertama hingga hari ketujuh. Namun, ia cuma dihadkan untuk ahli keluarga terdekat. Garis panduan terperinci mengenainya boleh didapati di dalam laman rasmi Majlis Islam Sarawak. Dalam pada itu, Sarawak mencatatkan 620 kes baru COVID-19 pada Selasa dengan 64% daripadanya dikesan di daerah Bintulu, Miri, Kapit, Sibu dan Bukit Mapong. Ia menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 32,667 kes di Sarawak dan Bintulu merekodkan kes harian tertinggi iaitu 128 kes. Daripada 620 kes baru yang dilaporkan, seramai 53 orang telah menunjukkan tanda dan mengalami gejala jangkitan COVID-19 semasa saringan dijalankan. Manakala seramai 557 orang adalah terdiri daripada individu yang telah diberi arahan perintah kuarantin. Sementara itu, Sarawak turut merekodkan 4 lagi kematian dan ini menjadikan jumlah kematian akibat jangkitan dengan jumlah keseluruhan 188 orang. Sementara itu, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan aktiviti kunjung-mengunjung sempena sambutan Aidilfitri turut dibenarkan untuk kawasan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Namun orang ramai perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Tempoh masa dan jumlah pengunjung adalah berbeza di kawasan PKP, PKP bersyarat PKPB dan PKP pemulihan PKPP. Bagi kawasan PKP, ianya dibenarkan pada 1 Syawal sahaja dengan kehadiran tetamu tidak melebihi 15 orang pada satu-satu masa mengikut saiz rumah dengan penjarakan fizikal. Namun begitu, kawasan PKPB kehadiran terhad kepada 20 orang untuk satu-satu masa, manakala bagi kawasan PKPP, kehadiran tetamu terhad tidak melebihi 25 orang pada satu-satu masa. Itu pun ianya mengikut saiz rumah dan perlu ada penjarakan fizikal. Bagi rumah kecil dan tidak dapat melakukan penjarakan fizikal, jumlah 25 orang adalah terlalu ramai maka aktiviti ziarah menziarahi tidak dibenarkan. Bagaimanapun bagi kawasan PKP diperketatkan PKPD, kerajaan tidak membenarkan pengunjung luar dan sambutan tetakluk ahli keluarga dalam rumah sahaja. Sementara itu, 6 daerah di Selangor diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 6 Mei sehingga 17 Mei. 6 daerah berkenaan adalah Hulu Langat, Petaling, Gombak, Klang, Kuala Langat dan Sepang, manakala baki 3 daerah iaitu Kuala Selangor, Sabak Bernam dan Hulu Selangor kekal dengan status PKP bersyarat PKPB. Pergerakan merentas negeri dan daerah di 6 daerah yang dikenakan PKP di Selangor tidak dibenarkan kecuali kes kecemasan seperti kes kematian. Tiada lagi ujian calitan dijalankan di Klinik Kesihatan Bahagian Kuching apabila bermulanya operasi pusat sehenti COVID-19 Bahagian Kuching. Dewan Masyarakat Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS dipilih sebagai lokasi pusat sehenti tersebut. Semua persiapan untuk menubuhkan pusat sehenti ini hanya dilakukan dalam masa lebih kurang 3 hari. Pada hari pertama pusat tersebut beroperasi, iaitu semalam, diakui agak kelam kabut namun berjaya diatasi. Setelah mengambil kira segala kekurangan pada hari pertama, pengoperasian pada hari kedua dilihat semakin lancar.
And the traffic flow is not that smooth, but after today post-mortem meeting yesterday, now today is running quite smoothly. So I think all this is a joint effort of all the department concerned, of course under our capable leadership of Dr. Cheong. We've been doing this for the past few days without much rest, still very strong. So I think this one, why we pick MBKS is this Dewan Masyarakat, because it's very center in the city area and we have a lot of car parks here. Pusat Sehenti COVID-19 bahagian Kuching ditubuh dengan berpandukan kepada 6 komponen utama, antaranya screening and swabbing, COVID-19 Assessment Center, Investigation and Contact Tracing, Enforcement Unit, Helpdesk or Hotline dan Transportation Hub. Waktu beroperasi pula diubah mengikut kesesuaian semasa. For the information of general public, okay, our operation hour is from 9 to 5 during weekdays. Weekend and public holiday, including Raya and Gawai, we are running 9 to 12 o'clock. We are not taking any break. COVID is not taking any break. We are not taking any break. Pusat Sehenti COVID-19 bahagian Kuching yang bertempat di Dewan Masyarakat Kuching di Jalan Padungan merupakan inisiatif Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS. Ia bagi mempercepatkan proses pengesanan kontak rapat kes COVID-19 di kawasan ini. Projek perintis ini turut bermatlamat untuk menempatkan semua jabatan dan kaki tangan yang terlibat dalam operasi menangani pandemik COVID-19. Laporan Salasa Safian bersama juru kamera Aziz Soleh, TVS Kuching. Mula berkuat kuasa esok, Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska yang berdaftar dan memberi perkhidmatan kepada anak-anak, ibu bapa yang berkhidmat dalam perkhidmatan perlu di zon merah COVID-19 Sarawak dibenarkan beroperasi. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah, permohonan berkenaan sebelum ini dilakukan pihak Taska berikutan adanya permintaan daripada golongan ibu bapa. Setelah merujuk kepada Sarawak Disaster Management Committee, kami telah menerima permohonan juga daripada Taska di mana ibu bapa adalah merupakan essential services providers, ya. Jadi berkuat kuasa 5 Mei, that is berkuat kuasa esok. Perkhidmatan perlu yang digariskan JPBN Sarawak ialah sektor pembuatan, pembinaan, perkhidmatan, pertanian dan komoditi serta perniagaan logistik. Sebelum ini, hanya Taska berdaftar yang memberi perkhidmatan kepada anak-anak petugas barisan hadapan dibenarkan beroperasi di zon merah COVID-19. Sementara itu, pengurus Taska Sang Kancil, Dayang Jazmin Abang Othman berkata, permohonan yang dilakukan adalah berdasarkan inisiatif Taskanya sendiri termasuk permintaan daripada ibu bapa. Actually, to be fair for the working parents, they should open the Taska for all the essential workers and all the frontliners. Because otherwise, who's going to look after the children? KWKPK telah mengambil langkah besar yang disifatkan prihatin dengan pembukaan semula 65 buah taska untuk anak-anak dari ibu bapa yang merupakan frontliners ataupun mereka yang berada dalam perkhidmatan perlu sahaja. Keputusan ini memberi kelegaan kepada mereka yang terus bekerja tanpa mengenal penat lelah demi kelangsungan hidup. Laporan Odlin Katani bersama juru kamera Awang Azmil untuk TVS. Tempoh masa antara suntikan dos pertama dan kedua vaksin COVID-19 jenis AstraZeneca telah ditetapkan selama 12 minggu. Jarak tempoh masa selama 12 minggu itu selaras dengan saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO serta amalan di United Kingdom. Dalam masa yang sama, Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV akan menilai permohonan untuk memendekkan jangka masa antara pemberian dos vaksin pertama dan kedua. Proses permohonan untuk memendekkan jangka masa antara pemberian dos pertama dan kedua akan disediakan menerusi laman web JKJAV dalam masa terdekat.
Tambahnya lagi, sebanyak 268,000 pemohon vaksin AstraZeneca secara sukarela selesai didaftarkan dalam tempoh kurang 4 jam selepas dilancarkan baru-baru ini. Biarpun kadar kes darah beku berkenaan vaksin AstraZeneca amat rendah, Kementerian Kesihatan Malaysia hari ini memberi jaminan akan terus memantau sebarang kejadian yang berkaitan. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba berkata, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM juga memberi jaminan akan terus memberi rawatan segera jika kes benar-benar berlaku. Malah, orang ramai juga dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan mereka di samping perlu mendapatkan rawatan segera sekiranya mengalami gejala yang tersenarai dalam masa 4 hari hingga 4 minggu selepas suntikan pertama vaksin berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berpendapat bahawa JPBN Sarawak harus menilai semula keputusan mengenai vaksin AstraZeneca. Sebagai pengamal perubatan, beliau berkata, semua vaksin berkesan. Sebagai pengamal perubatan, as a medical practitioner, I'm very open to this suggestion because to me, bagi saya vaksin itu semuanya sama, semuanya sama. Just because of one or two incident or several incident happen to certain vaccine, maka dianggap bahawa vaksin itu tidak memenuhi kriteria yang diperlukan. I think kes berlaku usually they are isolated, whether it involve AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, Coronavac, even Sputnik or other vaccine. Dr. Abdul Rahman berkata demikian selepas terdapat cadangan beberapa pihak di Sarawak yang memohon kerajaan negeri terutamanya JPBN Sarawak untuk menilai semula pengambilan vaksin AstraZeneca. Cadangan ini tambahnya boleh mempercepatkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan di Sarawak menjelang Ogos. Saya bersetuju dengan pandangan setengah pihak mengatakan kerajaan negeri perlu menilai semula pendapat tersebut untuk membawa AstraZeneca untuk diberi kepada sebahagian pada rakyat kita di Sarawak. Ini boleh mempercepatkan dari segi proses imunisasi tersebut kerana sasaran kita kalau boleh setiap rakyat Sarawak dapat diberi imunisasi sebelum Ogos. Dalam pada itu, KKM telah memperoleh kelulusan Kementerian Kewangan untuk mengambil 8,302 petugas kesihatan kontrak. Ia dilaksanakan menerusi inisiatif mengoptimumkan penggunaan sumber manusia bagi menangani pandemik COVID-19 di negara ini. Jumlah tersebut termasuk kelulusan oleh Kementerian Kewangan bagi menyambung perkhidmatan sejumlah 200 orang kaunselor yang kini menyediakan khidmat kaunseling dan sokongan kesihatan mental kepada pelanggan di klinik kesihatan di seluruh negara. Kerajaan juga telah bersetuju meluluskan pelantikan semula 3,622 pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi untuk tempoh 1 tahun lagi dengan kos emolumen sebanyak RM289.69 juta. KKM juga telah melantik 3,042 orang personel MyStep bagi membantu tugas-tugas bukan klinikal di seluruh fasiliti kesihatan dan institusi di bawah kementerian. Tarikh 4 Mei pada setiap tahun merupakan Hari Anggota Bomba Sedunia. Ia bertujuan untuk memperingati jasa dan pengorbanan anggota bomba di seluruh dunia. Ini ucapan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak, Khairuddin Rahman. Saya Khairuddin bin Rahman, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak, ingin mengucapkan selamat Hari Anggota Bomba Sedunia kepada semua warga Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak dan juga Jabatan Bomba seluruh. Bagi tahun 2021, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sekali lagi mengangkat frasa Bomba Tonggak Penyelamatan Negara sebagai tema sambutan di peringkat Malaysia. Upacara menaikkan bendera Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia diadakan sebagai simbolik memperingati anggota-anggota bomba yang telah terkorban ketika menjalankan tugas. Siren juga akan dibunyikan selama 30 saat secara serentak di semua balai bomba dan penyelamat Malaysia serta premis-premis Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di seluruh negara.
Ia menandakan simbolik kesiapsiagaan pegawai dan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dalam melaksanakan tugas kebombaan dan penyelamatan. Dalam pada itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon 6 Miri menganjurkan program sempena Hari Anggota Bomba Sedunia dengan pelbagai aktiviti diadakan seperti siaran program peringatan Hari Anggota Bomba Sedunia, bunyi siren dan bacaan Yasin beramai-ramai. Selamat menyambut Hari Anggota Bomba Sedunia 2021. Bomba Program Penyelamatan Negara. Menjelang perayaan Aidilfitri dan Gawai Dayak yang akan berlangsung, hanya 20% daripada jumlah keseluruhan pegawai dan anggota JBPM Sarawak dibenarkan untuk mengambil cuti. Pembekuan cuti itu dibuat dengan mengambil kira keperluan semasa seperti kejadian bencana yang memerlukan jumlah tenaga kerja yang tinggi dan berterusan. Pada masa kini, terdapat seramai 1,227 pegawai dan anggota yang bertugas di peringkat balai yang terdiri daripada 1,006 petugas sepenuh masa, manakala 221 orang lagi petugas bomba bantuan. Laporan seterusnya. Seramai 2,488 individu hadir menjalani ujian pengesanan kes secara aktif ACD yang diadakan selama 5 hari di beberapa lokasi di bawah pentadbiran Majlis Perbandaran Sibu SMC. Anjuran Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu JPBBS itu adalah bagi mengesan penularan wabak COVID-19 yang semakin membimbangkan di daerah Sibu. Hari terakhir ACD pada Isnin yang dilaksanakan di Zon Ulu Sungai Merah dan Taman Indah di daerah Sibu menyaksikan seramai 600 individu hadir untuk menjalani ujian calitan. Program bermula dari jam 8 pagi hingga 5 petang bertempat di Swan Square. Difahamkan, ACD akan diteruskan di kawasan luar bandar dengan memfokuskan rumah-rumah panjang. Hospital Medan Angkatan Tentera Malaysia ATM bakal ditubuhkan di Dewan Masyarakat Melayu Kapit. Cadangan ini berikutan bilangan kes positif jangkitan COVID-19 yang semakin meningkat dengan mendadak di kawasan tersebut. Tugas dan peranan Hospital Medan ATM ini adalah untuk membantu pesakit-pesakit di Kapit mendapatkan rawatan kesihatan yang bukan melibatkan jangkitan COVID-19. Penubuhan hospital ini juga bagi menyokong Hospital Kapit yang menghadapi kekangan menampung jumlah pesakit dalam satu masa. Kumpulan tinjauan telah pun berada di Kapit untuk mengkoordinasikan keperluan bersama pihak berkuasa tempatan termasuk perancangan atur gerak anggota dan aset perubatan. Terdahulu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba telah melakukan perbincangan bersama Kementerian Pertahanan untuk mewujudkan Hospital Medan di Sarawak. Untuk itu, sepasukan pegawai dan anggota Kor Kesihatan Diraja telah diatur gerak ke Kapit bagi meninjau keadaan dan keperluan bagi mendirikan Hospital Medan di kawasan berkenaan. Sejak dibenarkan beroperasi semula pada 30 April lepas, Pasar Malam Belia Metro City kini tampil dengan garis panduan yang baharu dengan mengambil kira keselamatan para pengunjung agar lebih terjamin. Menurut pengerusinya, Muhammad Khairuzi Buah Hassan, garis panduan kini lebih diperketat seperti mengehadkan jumlah pengunjung selain penetapan laluan masuk dan keluar pengunjung. Luasan kawasan Pasar Malam itu adalah 2.7 ekar. Jadi kami hanya membenarkan 600 pelanggan sekali masuk dengan menggunakan kiraan daripada kad yang kami sediakan. Jadi setiap kali pelanggan masuk, kami sediakan satu lorong untuk laluan QR, satu lorong memang untuk bertulis. Lepas itu juga setiap kali lepas masuk, lepasnya cek suhu dan dia akan diberi satu kad. Kad dia dapat untuk kami monitor keluar masuk. Dan kami sediakan satu pintu masuk dan satu pintu keluar sahaja. Selain itu, denda yang tegas juga akan dikenakan kepada penjaja yang tidak akur kepada garis panduan yang telah ditetapkan. Hanya 2 orang saja di satu meja. Sekiranya lebih daripada 2 orang, kami akan kompan
penjaja sebab memberi kerjasama lah ya caranya untuk mendisiplinkan dan untuk mengekalkan SOP. Sama juga kepada peniaga barangan kerin. Jadi sekiranya di dalam kanopinya hanya boleh 3 orang limit untuk sekali masuk. Tinjauan TVS mendapati para penjaja menarik nafas lega dengan pembukaan semula pasar malam tersebut meskipun perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ketat. Perasaan bila kami orang tahu dapat dibuka semula, kami orang gembira lah. Gembira sebab kira tu je lah satu-satunya peluang kami orang mencari duit. Sebab majoriti penjajah situ semua hanyalah mencari rezeki dengan cara berjual saja. Alhamdulillah, bila dah Datuk dibuka, bagaimana peluang untuk kami berniaga tu adalah. Jadi untuk sedikit sebanyak membantu kami dalam ekonomi lah. Pasar Malam Belia Metro City dibuka dari 30 April sehingga 11 Mei pada jam 4 petang sehingga 10 malam. Tindakan ahli politik melompat parti tidak menjadi satu kesalahan di negara ini melainkan melibatkan pembayaran wang oleh pihak tertentu. Demikian tegas Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Seri Azam Baki ketika mengulas gesaan bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado baru-baru ini. I don't want. Saya melawan rasuah dalam pasukan. Dan saya lihat dalam politik rasuah berlaku merata-rata tempat. Martabatnya, tetapi saya tengok di luarnya, politik hancur. Dengan amalan-amalan yang jelas. Saya minta SPRM masuk, ambil tindakan. Jangan takut. Dakwa Abdul Hamid terdapat rasuah berlaku dalam politik termasuk amalan membeli pemimpin lain serta mengugut individu yang enggan dibeli. Tegas Azam Baki, pihaknya akan melakukan siasatan sekiranya benar wujud amalan rasuah susulan tindakan ahli politik melompat parti. Malah menurutnya, mana-mana pemimpin dan ahli politik bebas melompat parti mengikut pendirian mereka berikutan tiada undang-undang yang melarang mereka daripada berbuat demikian. Pembayaran fasa kedua bantuan prihatin rakyat BPR akan dibuat secara berperingkat mulai Jumaat ini kepada 8.4 juta penerima melibatkan peruntukan berjumlah 2.75 bilion ringgit. Bantuan itu akan memanfaatkan 3.6 juta isi rumah, 1 juta warga emas dan 3.8 juta individu bujang. Menurut Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, bayaran akan dikreditkan terus kepada akaun bank penerima antara 7 hingga 12 Mei, sementara bayaran bagi penerima yang tidak mempunyai akaun bank termasuk di Sabah dan Sarawak akan dibuat melalui cawangan Bank Simpanan Nasional BSN mulai 17 Mei. Semakan status kelulusan BPR boleh dibuat mulai Jumaat ini melalui pautan yang tertera. Tambahnya lagi, mereka yang telah ditolak permohonannya berpeluang mengemukakan rayuan berserta dokumen yang berkaitan untuk disemak semula oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDNM mulai 15 hingga 30 Jun. Setakat Mei 2021, jumlah keseluruhan bantuan langsung kerajaan merangkumi bantuan prihatin nasional BPN 2.0 dan BPR fasa 1 dan 2 yang telah dan akan disalurkan bagi golongan B40 adalah bernilai 6.59 bilion ringgit. Menurut Zafrul, kerajaan sentiasa komited untuk memastikan bantuan yang diperuntukkan sampai kepada mereka yang disasarkan bagi menjamin kesejahteraan rakyat. Baik, perkembangan sukan. Seramai 242 atlet dan pegawai yang terlibat dengan sukan Olimpik dan Paralimpik Tokyo telah melengkapkan dos kedua vaksin COVID-19 hari ini di Kompleks Sukan DBKL Desa Tasik. Kesemua atlet yang akan beraksi di Olimpik yang sudah menerima suntikan kedua kini boleh lebih yakin untuk bertanding di luar negara. Antara atlet yang menerima dos kedua Pfizer-BioNTech itu termasuklah juara All England Lizzie Jia, gimnas Farah N. Abdul Hadi, pemanah recurve Khairul Anwar Muhammad, pemain beregu campuran Goh Liu Ying dan atlet olahraga para Muhammad Ziad Zulkifli.
Bagaimanapun, baki daripada jumlah 264 atlet dan pegawai yang menerima suntikan pertama pada 12 April lepas, seperti skuad terjun negara yang sedang beraksi di Piala Dunia terjun di Tokyo, akan menerima dos kedua setelah pulang ke tanah air. Menurut Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican, Naina Merican, tidak akan ada atlet Olimpik Tokyo serta pegawai yang mengiringi yang terkecuali daripada mendapat vaksin COVID-19. Dalam pada itu, beliau berharap kontijen negara dapat membuat persiapan yang secukupnya dan memastikan diri mereka berada dalam keadaan mental dan fizikal yang kuat supaya dapat mempamerkan prestasi terbaik di Tokyo nanti. Bekas juara dunia Cheong Jung Hong akhirnya layak ke Sukan Olimpik Tokyo Julai hadapan selepas mengungguli pusingan awal acara 10 meter platform individu wanita di Piala Dunia Terjun FINA 2021 pada Selasa. Kejayaan Jun Hong itu berikutan mengumpulkan 345.30 mata untuk layak ke peringkat separuh akhir pada acara yang akan berlangsung di Pusat Akuatik Tokyo di Jepun. Majlis Sukan Negara MSN dalam Facebook mereka mengesahkan slot Olimpik Tokyo itu. Dalam pada itu, seorang lagi penerjun kebangsaan, Pandalela Rinong, juga turut layak ke separuh akhir selepas menduduki tempat keempat dengan 325 mata. Piala Dunia Terjun FINA 2021 yang berlangsung dari 1 hingga 6 Mei adalah kejohanan kelayakan terakhir untuk menempah tiket ke Olimpik Tokyo 2020. Jun Hong mencatatkan sejarahnya tersendiri apabila beliau menjadi penerjun wanita Malaysia pertama yang memenangi gelaran dunia dalam acara 10 meter platform individu di kejohanan terjun dunia di Budapest, Hungary 2017. Sekian sahaja utama pada malam ini. Terus patuhi SOP, kekalkan jarak 1 meter anda. Menutup utama malam ini, saksikan suasana sekitar Festival Kurma Mesir yang diadakan di Kahira. Saya Ruben Gomez. Dan saya Mara Suji. Salam hormat dan selamat jumpa. malam.